أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Jasmina, Ibu Pukasum, Ustazah Nurul Iman dan yang lain-lain insyaallah ya. Jadi hari ini adalah hari Sabtu bersamaan 17 Julai 7 Zulhijjah kelas pukul 9.30 pagi, iaitu kita membincangkan Qala yaqulu dalam Al-Quran. Ini adalah bahagian yang kedua insyaAllah ya. Waalaikumsalam Ibu Aribah, Ibu Baharia. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi yang boleh kita dapat daripada Qala yaqulu? Antaranya yang kita biasa jumpa, bagaimana fi'il amarnya ibu ya? Bagaimanakah fi'il amarnya? Qul, kan? Fi'il amarnya qul. Qul tu untuk mufrad. Kalau fi'il amar qul, katakan olehmu, qul. Kalau dua orang, qula. Qula. Kalau ramai, katakan oleh kamu semua, qulu. Qulu. Okey. Tengok buaya ya. Nampak kan? Kalau qul saja, biasa tak ibu jumpa qul saja? Banyak kan? Qul saja sangat banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Qul saja banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Okey. Tiga qul tu dah sangat biasalah kita ni kan. Ibu ayah bagaimana kalau qula kata oleh kamu berdua. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekejap ya. Sekejap, saya cari sekejap. Qawlan layyinan. Ustazah ingat tak dekat mana Ustazah? Wa qula lahu qawlan layyinan tu? Lupa lah saya. Sekejap ibu bagi sekejap ya, saya ni pula. Tak apalah. Ni dia. Ibu yang buka surah Toha. Buka surah Toha kan? Betul. Surah Toha, surah yang keempat, surah yang ke ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44, surah Toha yang ke-44. Nak buka dah? Surah Toha ayat 44. Surah apa ibu? Ingat tak?
Surah Toha ayat 44. Surah apa? Muka surat 314. Buka muka surat 314 ni boy. Muka surat 314. Dah ya, muka surat 314. Kita jumpa perkataan firman Allah Taala. Kita jumpa Quran ni ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Subhanallahul azim. Okey, ibu-ibu semua dah buka dah? Dah buka komen dah? Muka surat 314 surah Toha ayat yang ke-44 dah buka dah? Okey. Cuba ibu ayah tolong terjemahkan. Apa terjemah faqula? Apa terjemah qula dalam surah Toha ayat 44? Apa kata terjemah dia? Dia mesti terjemah tu mesti ada terjemah amar, terjemah perintah, terjemah suruhan. Mesti ada lah biasanya lah. Apa terjemah ni boy? Bicaralah, mesti ada lah. Bicaralah kamu berdua. Berkatalah boleh. Jadi qula tu boleh berkata, boleh bicara, boleh. Kan? Jadi yang penting adalah. Bila adalah kat situ, bila adalah bermakna itu ada makna suruhan. Jadi jelas di bawah ya. Kalau mufrad qul. Qul. Kalau musanna qula, kalau jamaknya qulu. Ada tak sesiapa yang timbul persoalan? Kenapa qul di sini tak ada waw, sini ada waw? Ada tak sesiapa yang timbul persoalan? Siapa yang dah tahulah siapa yang timbul persoalan. Asal qul ni kenapa qul ni tak ada waw? Ini ada waw. Okey, asal qul ni boy ya, asalnya qaf waw lam. Asalnya qul. Qaf baris depan, waw mati, lam mati. Qul. Bertemu waw pun mati, lam pun mati, maka waw tu dibuang. Jadilah qul saja. Saya ulang, qul ni asalnya ada waw juga. Asalnya qaf waw lam, qul. Maka lam tu dimatikan, waw pun mati. Bila bertemu waw mati, lam pun mati, bertemu dua tanda mati, waw tu dibuang. Jadilah qul saja. Jadi qula fi'il amar untuk dua orang. Qula untuk dua orang. Qulu oleh kamu semua, ramai ya. Jadi boleh nampak ya. Qula katalah oleh kamu berdua, bicaralah oleh kamu berdua. Siapa ni? Di sini Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam nak bercakap, nak berdakwah pada siapa? Nak berdakwah pada Fir'aun. Nak berdakwah pada Fir'aun. Kan? Ini kita pula gelarkan orang macam-macam. Ada orang dulu digelarkan orang tu Maha Fir'aun. Maaf saya kata lah, masa saya kecil-kecil dulu. Saya tengok Dr. Mahathir tu, saya tak adalah sokong siapa-siapa. Tapi dipanggil Maha Fir'aun lah, apa benda lah. Itu tak patut lah. Tak patut. Tak patut sangat lah. Fir'aun tu Fir'aun lah. Boleh goyang siapa yang politik kat sini, saya minta kalau politik kat sini, yang ibu-ibu yang politik ni kalau ada lah ya, tolong jangan taksub sangat sampai mengkufur, mengkafirkan orang lain. Macam tu janganlah ibu yang insya-Allah ya. Kita sederhana saja, bawa akhlak Islam dalam politik kita, kalau nak berpolitik lah. Okey, ibu yang jelas ya. Ada ayat ni pun Allah kata, qula, katalah oleh kamu berdua kepada Fir'aun, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Okey, insya-Allah. Okey, ibu yang jelas tak qula kat sini? Jelas. Siapa ibu ayah kalau baca qula, kalau jumpa ayat ni baca qula lahu qaulan layyinan, dia tak tahu itu fi'il amar. Ada tak yang baru tahu qula ini fi'il amar, komen baru, yang ulang kaji komen ulang kaji. Ibu Putri baru, Ibu Sa'idah ulang kaji yang lain. Oh, Ibu Ruqayyah pun baru juga. Selang-selang ulang kaji baru ya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ibu-ibu yang baru, jadi ingat qula begini fi'il amar. Tak banyak. Dalam Quran kita jumpa hanya pada 3 tempat saja. Dalam Al-Quran kita hanya jumpa pada 3 tempat sahaja. Macam tu ya. Kemudian qulu. Untuk qulu banyak tak jumpa ibu ya?
Qulu banyak tak jumpa? Qulu kita banyak jumpa. Qulu pun banyak, qalu pun banyak. Cuma kalau qulu macam ni fi'il amar, katalah oleh kamu semua. Tapi kalau qalu mereka berkata. Qalu mereka berkata. Qulu katalah oleh kamu semua. Ibu ayah yang dah belajar lama dengan saya, qulu ni agak-agak kotak keberapa ibu ayah? Qulu kotak keberapa? Dalam kotak 14 tu dia kotak keberapa? Qulu. Kotak 3 ke ibu, betul ke? Ibu. Jangan silap. Fi'il amar mula kotak 7 sampai 12 saja fi'il amar. Ini kotak 9 ibu. Ini 7, 8, 9. Fi'il amar bermula antara kotak 7 hingga 12 sahaja. Jadi ini jangan silap. Ini 7, 8, 9 ni. Ini kotak 9 ibu ya. Qulu ni kotak 9. Tapi kalau qalu baru kotak 3. Qala, qalu fi'il madhi. Fi'il madhi baru kotak 3. Ni qulu fi'il amar. Fi'il amar antara kotak 7 sampai 12 sahaja. Boleh buat insya-Allah ya. Okey, lepas saya sebut ni boleh ingat tak ibu ya? Fi'il amar antara kotak 7 hingga 12 sahaja. Boleh ingat insya-Allah ya. Biasa ibu-ibu ingat kan? Tapi ni ibu-ibu, saya rasa ibu-ibu semua tak perasan. Okey. Ibu-ibu ni macam ni ibu? Macam mana? Okey, tak apalah. Mungkin ibu tak faham soalan saya kot. Okey, tak apa. Jadi ibu qulu fi'il amar. Qulu fi'il amar. Contohnya, kita tengok surah Baqarah ayat 58 ibu ya. Buka surah Baqarah ayat 58. Surah Baqarah buka ayat 58. Muka surat 9. Muka surat 9. Buka surah Baqarah muka surat 9 ayat 58. Dah buka komen dah ibu? Dah ibu ya. Okey. Jadi dekat situ ayat 58, dekat mana fi'il amar tu? Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Cuba ibu tolong terjemahkan ibu pada wa qulu. Tolong terjemahkan pada wa qulu. Dan katakanlah kamu. Okey, ibu putri punya terjemah dan katakanlah kamu. Okey. Dan katakanlah. Jadi ibu ayah, dalam kita punya terjemah tu, mungkin terjemah kamu saja kan. Kamu saja tu kalau orang yang tak belajar, mungkin takut dia tak nampak kamu tu seorang ke, dua orang ke, ramai. Jadi bila ibu-ibu semua belajar, ibu-ibu nampak, oh kamu di sini untuk seorang ke, dua orang ke, ramai ibu. Qulu untuk ramai lah. Kita nampak untuk ramai. Ni kepada siapa ni? Kepada Bani Israel. Apa ibu Kulsum? Apa ni? Ra'i tu apa? Oh, ramai. Ramai, betul ramai. Okey. Boleh buat insya-Allah ya. Qulu. Jadi ibu ayah nampak tak beza antara qalu dengan qulu sekarang? Takut ibu ayah selama ni baca Quran jumpa qulu, jumpa qalu tapi keliru. Jadi qalu fi'il madhi, mereka berkata. Kalau qulu katakanlah oleh kamu semua. Okey. Lagi ibu ayah saya sentiasa nak tanya ibu ayah ya. Jadi saya minta kerjasama ibu ayah semua sekali. Bila saya tanya, kalau boleh ibu ayah jawablah insya-Allah ya. Bukannya hantar wakil. Pasal saya kalau dalam kelas, saya buat kelas fizikal, saya akan tengok siapa jawab, siapa yang tak jawab. Saya ni jenis nak tengok semua faham ke tidak ni. Kalau sekarang ni join 23 orang, tapi kalau jawabnya 5 orang aja, kalau soalan saya tu umum, saya macam kurang puas hati lah sebenarnya. Ibu ayah ni faham ke tidak ni sebenarnya kan? Okey.
Jadi antara qalu dengan qulu, perbezaan terjemah qalu mereka berkata, qulu katakanlah oleh kamu semua, siapa yang baru tahu bezanya. Komen jadi kami ulang lagi. Kalau ibu ayah tak pernah dah tulis, saya pun tak pernah cakap, ibu pun tak pernah tulis lah. Saya sentiasa nak tengok ibu ayah faham ke tidak. Okey, ada yang baru lah, Masya Allah. Pasal tu ibu ayah saya kena tanya, saya nak tahu. Ibu ayah kena komen tau, jangan diam aja. Kalau tak tahu nak komen, kena belajar daripada anak-anak ke siapa, macam mana cara nak start komen ni. Pasal saya memang nak tengok ibu ayah faham ke tidak ni. Okay, kalau dapat baru tahu, Alhamdulillah ibu ayah, Masya Allah, tabarakallah. Okay, bagus ya ibu. Jadi, pasal kadang-kadang orang keliru, bunyi lebih kurang sama, qalu dengan qulu, tapi makna tak sama. Okey. Qulu ni boleh kita jumpa pada banyak tempat ya. Kita jumpa pada banyak tempat dalam Al-Quran. Okey, sekejap. Sekejap ya. Saya nak tengok pula ni. Sekejap. Sekejap ya. Okey. Ibu ayah, tengok macam mana cara saya tasrifkan fi'il amar ni. Okey, saya tulis sekejap ya, saya tulis sekejap. Sambungan dia. Kalau kata oleh kamu seorang perempuan, jadi quli. Quli. Kata oleh kamu berdua perempuan, qula. Qula. Dan kata oleh kamu semua perempuan, qulna. Qulna katalah oleh kamu semua perempuan. Nampak ya? Nampak tu. Okey. Ibu itu ditulis ya. Kalau katakanlah oleh kamu seorang perempuan, jadi quli. Kata oleh kamu berdua perempuan, sama macam lelaki. Qula. Katalah oleh kamu semua, jadi qulna. Nun ni tetap kena ada. Nun jamak mu'annas ni kena ada. Jadi qulna. Qulna. Okey. Ibu ayah, pada fi'il madhi, tengok cara saya fi'il madhi. Sudah ya. Saya tunjuk betul-betul ni, pasal kalimah qulna ni, ibu ayah, kita jumpa fi'il madhi pun ada, kita jumpa pada fi'il amar pun ada. Okey. Ingat tak semalam saya terangkan, saya ada terangkan pada ibu ayah dalam surah Yusuf, ketika mana ramai perempuan-perempuan yang bila nampak Nabi Yusuf AS mereka potong jari tu, ingat tak? Wa qulna hasha lillah. Qala ni fi'il madhi. Qala qalu qalata qulna. Fi'il madhinya qulna. Qulna fi'il madhi kotak ke berapa ibu ya? Qulna untuk fi'il madhi kotak ke berapa? Saya dah tunjuk sekarang ni. Kotak ke-6 kan? Qulna fi'il madhi kotak ke-6. Okey. Tapi qulna pada fi'il amar kotak ke berapa? Qulna fi'il amar kotak ke berapa sekarang ni? Untuk fi'il amar? Kotak 12. Okay, nampak ibu beza ya? Nampak beza? Qulna tadi fi'il madhi kotak yang ke-6. Qulna fi'il amar kotak yang ke-12. Maknanya tak sama. Ketika mana fi'il madhi, terjemahnya mereka ramai perempuan ni kotak. Dia seorang lelaki. Kotak kedua mereka berdua lelaki. Kotak ketiga mereka ramai lelaki. Kotak keempat dia seorang perempuan. Kotak kelima mereka berdua perempuan. Kotak keenam mereka ramai perempuan. Kotak keenam mereka ramai perempuan. Tapi untuk kotak yang ke-12, 12 ini kamu semua ramai perempuan. Jadi fi'il amar kotak ke-12 qulna kamu semua ramai perempuan. Maksudnya katalah oleh kamu semua perempuan. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buktikan dalam Quran. Okay, kita buka surah Al-Ahzab, buka surat 422. Buka ibu ayah surat 422.
Surat 422. Buka 422. Okay, surat 422 surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Okey. Dah buka dah ibu ya? Okey, dah buka komentar ibu ya? Dah buka komentar. Surah Al-Ahzab ayat 32 muka surat 422 dah ya. Alhamdulillah. Jadi ibu yang nampak tak ada kalimah wa qulna qawlan ma'rufa wa qulna la sekali. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ni cerita pada siapa ni? Cerita pada para isteri baginda Nabi SAW, Ummahatul Mukminin. Yang mana mereka ini para Ummahatul Mukminin, ini nama madrasah Ustazah Nurul Iman, Ummahatul Mukminin. Masya-Allah, tabarakallah ya. Para Ummahatul Mukminin, para isteri baginda Nabi SAW, tidak sama seperti orang perempuan yang lain. Tidak sama seperti perempuan yang lain. Jadi cuba ibu yang terjemahkan apa dia waqulna, terjemah waqulna apa dia? Dan berbicaralah kamu, nampak adalah. Dan berbicaralah kamu, mesti adalah kat situ. Nampak? Kan? Di situ ibu nampak tak ada makna amar kat situ. Ada makna amar kat situ. Jadi itulah ibu ayah kepentingan ibu ayah belajar selama ni, istiqamah ikut nahwu sorof, istiqamah ibu ayah belajar tafsir harfiah tu, istiqamah ikuti pengajian-pengajian yang saya buat. Alhamdulillah sekarang ni bila saya terangkan perbezaan tu, ibu ayah boleh nampak tak? Saya dah terangkan perbezaan fi'il madhi qulna dengan fi'il amar qulna. Ibu ayah boleh faham tak? Sekarang ni boleh faham tak? Beza antara qulna fi'il madhi dan qulna fi'il amar. Okey. Ibu yang saya tanya ni tolong jawab jujur. Tolong jawab jujur, maaf. Tolong jawab jujur. Saya tanya ni ibu ayah tolong jawab jujur. Ibu ayah, kalau ibu ayah baru daftar belajar dengan saya, maksudnya ibu ayah belum ikuti mana-mana pengajian kursus dengan saya, tiba-tiba ikut kelas ni dan ibu ayah tak pernah belajar bahasa Arab, ikut kelas ni tiba-tiba saya kata ada qulna fi'il madhi, ada qulna fi'il amar. Agak-agak ibu ayah faham tak? Takut ibu ayah nanti tension, lepas tu berasa rendah diri, tak nak belajar, terus cok susah. Pasal apa? Pasal belum apa-apa lagi dah belajar benda tu. Macam tu dah saya kata pada ibu-ibu ayah yang baru ikuti pengajian, yang baru sangat ikuti pengajian. Kalau ibu ini saya faham memang ada semangat yang tinggi. Tapi ada orang yang tak faham sikit terus cok susah, stres, lepas tu berhenti belajar. Saya rugi tak ibu ayah? Saya rugi ke? Saya tak rugi apa pun. Saya langsung tak rugi. Dan saya hanya nak bantu ibu-ibu ayah yang betul-betul nak belajar je. Yang betul-betul nak belajar, yang sedia untuk belajar ekosistem. Siapa yang belajar ekosistem, saya pun seronok mengajar. Walaupun saya penat ke tak sihat ke, saya seronok mengajar. Ibu-ibu ayah pun seronok belajar. Tapi kalau siapa yang dia nak lepas ikuti kursus boleh terus faham Quran, memang tak faham lah. Itu nak cepat naik, tak nak ikut sikit-sikit. Minta maaf ibu ayah ya, saya kalau macam tu saya tak selesa. Kalau berhenti belajar pun saya tak kisah. Saya tegas benda ni. Okey, ibu ayah jelas ya, qulna ada beza di antara qulna mereka dan qulna fi'il madhi dan qulna fi'il amar ya, insya-Allah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekejap ya. Okey, bagaimana kalau fi'il madhi majhul? Macam mana fi'il madhi majhul? Fi'il madhi majhulnya qila. Qila. Tak apa kita bincang fi'il madhi majhul sekejap ya. Okey. Qila fi'il madhi majhul. Ni fi'il madhi ya. Fi'il madhi majhul. Kalau fi'il madhi ma'ruf qala. Fi'il madhi majhul qila. Qila terjemahnya telah dikatakan. Okey. Qila juga banyak kita jumpa dalam Quran ibu ayah. Qila juga kita jumpa banyak dalam Quran, dalam Al-Quran. Lebih kurang ada dalam
dalam kita kata dalam 30-40 ayat juga ada qila dalam Quran ya. Kita jumpa ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Contoh paling popular kita jumpa kat mana? Ibu-ibu tengok surah Yasin, qila dukhulil jannah. Kita buka saja ibu ayah surah Yasin ya. Surah Yasin muka surat 442. Tak, muka surat 441, sorry. Muka surat 441. Muka surat 441 surah Yasin ayat yang ke-26. Okey. Muka surat 441 ayat 26. Ibu ayah dah buka komen dah? Okey, dah ibu ayah ya, masya-Allah. Okey. Jadi qila, tadi saya kata qila fi'il madhi ya, fi'il madhi majhul. Ingat ibu ayah selama-lamanya kalau fi'il madhi majhul ini, kalau terjemahnya dimulakan dengan di. Jadi kalau qala telah berkata, qila telah dikatakan ataupun dikatakan saja. Tak ada terjemah telah pun tak apa. Jadi qila, apa terjemah qila? Tolong terjemahkan ibu ayah, tulis terjemah dia. Qila dikatakan, nampak? Dikatakan, maksudnya bukan dia yang kata. Qila dikatakan kepada Habib An-Najjar, tafsirnya Habib An-Najjar. Dikatakan kepada Habib An-Najjar yang terbunuh kerana dipijak-pijak oleh kaum dia, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Nampak tak? Qala, dia berkata. Nampak tak? Apa terjemah qila dikatakan semua kan? Kalau terjemah qala belakang dia sikit, apa terjemah qala? Dia berkata, betul? Apa terjemah qala? Nampak di situ ibu ayah, kita boleh nampak. Oh, kenapa ada dikatakan? Kenapa berkata? Itulah cara saya belajar ibu ayah. Ibu ayah nak tahu tak cara saya belajar sebelum saya masuk pondok dulu, masuk madrasah. Masa saya SPM, saya dah mula suka hafal Quran. Saya dapat ikut jemaah dakwah tabligh ni masa saya form 3. Tapi saya masa tu ikut pergi surau je. Lepas tu masa dah form 5 saya mula menghafal sikit, mula minat pada bahasa Arab walaupun tak pernah belajar bahasa Arab. Jadi ni adalah contoh lah, antara contoh saya tengok terjemah dia. Qila dikatakan. Saya tengok dikatakan kepadanya qila. Kalau berkata qala, apa beza qila dengan qala ni? Saya tak tahu langsung. Saya tak tahu pasal saya tak pernah belajar. Tapi saya terfikir dalam kepala saya, terfikir apa benda beza ni? Begitu juga contoh ayat lain. Daraballahu masalan, Allah Ta'ala membuat perumpamaan. Tapi dalam surah Yasin, wadrib lahum masalan, dan buatlah perumpamaan. Daraba, Allah membuat perumpamaan. Wadrib, buatlah perumpamaan. Apa beza ni? Tapi saya langsung tak faham caranya macam mana pasal saya tak pernah belajar bahasa Arab langsung. Lepas SPM, masuk madrasah, baru tahu SPM tak pernah belajar bahasa Arab. Ada orang kata pada saya, oh itu pasal Ustaz punya SPM tu apa ni tak cemerlang lah yang masuk madrasah pasal orang tak terima. Ibu ayah saya maaf ya, nak bagi tahu SPM dulu saya antara pelajar terbaik sekolah. Saya pakat satu. Saya pure science, bukan nak kata apa, tapi orang duk kata masuk madrasah ni orang-orang yang kena reject dah masuk universiti. Jangan cakap macam tu. Cumanya bila saya masuk universiti tahun 1 apa pun tak faham. Saya masuk madrasah tahun 1 apa pun tak faham. Pasal apa tak pernah ada asas. Dapat 16 biasa. Okey ibu ya. Jadi sekarang ni ibu ya, bila dalam sehari dua ni ibu ya kita dah bincang pasal fi'il madhi, qala, qalu, fi'il majhul, fi'il amar. Bila ibu baca surah Yasin, ibu akan nampak banyaknya kita jumpa. Dalam surah Yasin saja banyak jumpa qalu, ada jumpa qila, ada jumpa qala. Betul tak ibu ya? Surah Yasin saja. Ayat 47 surah sama, surah 43, ayat 47. Betul, surah sama ada. Okey, ibu cuba buka sekejap ibu ya. Apa ni? Ayat 47 surah Yasin, surah 443. Okey, wa idza qila lahum, sama juga ada juga qila, dan apabila dikatakan kepada mereka, itu ibu ya.
Bila qila dikatakan kepada mereka. Jadi ibu ayah akan nampak kemanisan bila kita tahu pertukaran kalimah daripada asal fi'il yang sama. Ini dah kita panggil sorof. Sorof ni maksudnya menukar-nukar kalimah tu. InsyaAllah ibu ayah ya. Okay, lagi. Sekejap ya. Okey, ibu ayah. Yaqulu fi'il madhi ma'ruf. Macam mana fi'il madhi majhul? Yaqulu fi'il madhi ma'ruf. Macam mana yaqulu fi'il mudhari' ma'ruf. Bagaimana fi'il mudhari' majhul? Cuba tulis. Agak-agak macam mana? Yaqulu fi'il mudhari' ma'ruf. Majhulnya jadi yuqalu. Yuqalu. Betul ibu Ustazah ya. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Okey. Kita ada belajar kan fi'il mudhari' majhul kan? Tapi kita belajar fi'il sahih. Contoh yazhabu jadi yuzhabu, yaftahu jadi yuftahu. Kita belajar fi'il yang sahih saja, yang tidak ada huruf illah. Okey, untuk yaqulu fi'il majhulnya yuqalu. Okey. Jujur ibu ayah, siapa yang baru tahu yaqulu, memang semua tahu yaqulu fi'il mudhari' ma'ruf. Siapa baru tahu majhulnya yuqalu? Baru komen baru, ulang kaji komen ulang kaji. Siapa baru tahu fi'il mudhari' majhul bagi yaqulu adalah yuqalu? Nampak kenapa ramai baru? Kerana kita tak belajar lagi. Kita belajar. Pasal tu ibu ayah kita tak boleh kata ustaz saya dah belajar dah fi'il mudhari' majhul. Ibu ayah baru belajar asas. Ini kita tak belajar lagi. Padahal yaqulu, qala yaqulu fi'il paling banyak dalam Quran. Ibu ayah, qala yaqulu fi'il paling banyak dalam Al-Quran. Oh, rupanya kita baru tahu fi'il mudhari' majhulnya macam ni. Pasal apa? Pasal kita belum belajar lagi. Jadi ibu ayah nampak tak? Penting tak ibu ayah tahu juga fi'il mu'tal ni. Kita baru belajar sahih. Yang mu'tal tak belajar lagi. Rupanya ya Allah Ustaz, banyak lagi kita tak tahu ibu ayah kan? Padahal qala yaqulu fi'il paling asas. Yuqalu ada dalam Al-Quran. Okey, ibu ayah, yuqalu ada pada 3 tempat. Ibu ayah buka salah satunya surah Al-Anbiya ayat yang ke-60. Surah Al-Anbiya ayat 60. Okey. Surah Al-Anbiya ibu ayah ya. Surah Al-Anbiya ayat 60. Surah yang ke-21. Ayat 60. Muka surat berapa tu? Muka surat 327. Muka surat 327 ayat yang ke-60. Muka surat 327. Nampak ibu ayah? Dah komen dah. Muka surat 327 ayat 60. Ini cerita pasal apa ni? Cerita pasal Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim AS pecahkan berhala-berhala. Lalu dia tinggalkan sebilah kapak dekat, dia tinggalkan kapak tu dekat salah satu berhala yang baginda, bukan dia lah, baginda adabnya baginda tidak pecahkan. Baginda tidak pecahkan satu berhala. Dia letakkan kapak tu dekat berhala tersebut, lalu orang tanya siapa buat ni? Nabi Ibrahim kata tanyalah dekat berhala tu. Dia mau kata, berhala kau kan tahu berhala mana boleh bercakap? Dah tu tak boleh bercakap, kamu sembahan apa? Nampak kan? Jadi ibu ayah, qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, fatan, ada seorang pemuda ni. Yazkuruhum, dia apa ni? Yuqalu lahu. Apa terjemah yuqalu kat situ ibu ayah? Apa terjemah yuqalu? Mesti ada mula dengan di. Dikenali. Ibu Puteri Mimi salah terjemah tu. Tu Ibu Puteri terjemah kat mana tu? Dia yuqalu mesti ada dikenali. Tapi kalau terjemah Ibu Puteri Mimi tak ada terjemah fi'il majhul macam ni, tak tahulah. Biasanya mesti majhul ada di. Ia dikatakan. Okey, kalau yang salah ayat apa ni 60 ibu ya.
Nampak? Ia dikatakan. Kalau dia yang terjemah dia bernama ni terjemah direct terus. Yang terjemah dia bernama Ibrahim itu terjemah direct untuk mudah faham. Bukan terjemah harfiah. Terjemah harfiah akan jadi ia dikatakan. Ia dipanggil. Ia dikenali. Macam tu. Boleh boleh semua insya-Allah? Okey. Jelasnya yuqalu adalah fi'il majhul. Fi'il mudhari' majhul. Okey. Ibu ayah lagi kita tengok. Surah Fussilat ayat 43. Surah Fussilat ayat 43. Ya. Okey, surah Fussilat ayat 43 muka surat 481. Muka surat 481 ayat 43, ayat 43. Okey. Ibu ayah nampak tu. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika. Ini ayat yang Allah firmankan kepada Nabi SAW. Jadi apa terjemah ma yuqalu laka? Apa yuqalu kat situ terjemahnya? Ibu ayah, apa terjemah yuqalu? Ayat 43 surah Fussilat. Mesti terjemah dikatakan kan? Ada ma tu ma nafiah lah. Okey. Dikatakan. Ma yuqalu tidak dikatakan lah. Ada ma tu tidak lah. Cuma yuqalu terjemahnya dikatakan kan? Cuba tengok pula. Illa ma qad qila. Illa ma qad qila. Apa dia qila pula terjemah qila? Ada tak? Telah dikatakan. Pasal tidaklah dikatakan kepada kamu wahai Muhammad melainkan apa yang seperti apa yang telah dikatakan kepada para nabi sebelum kamu. Ada tak telah? Nampak mesti ada telah. Pasal apa? Qila tu fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Nampak tak ibu ayah? Nampak tak cantik tak kita belajar sekarang ni? Dalam ayat ni, ayat 43, ada fi'il mudhari' majhul pun ada, fi'il madhi majhul pun ada. Bahkan fi'il madhi majhul telah diterjemahkan dengan telah dikatakan. Alhamdulillah ibu ayah. Jadi ibu ayah, saya tahu ibu ayah jarang baca ayat ni. Ibu ayah jarang baca surah Fussilat ayat 43, jarang jumpa kan? Pasal kita baca Quran dalam tadarus kita jumpa lah. Bacaan harian kita tak baca surah ni. Jadi sekarang ni ibu ayah, kita jarang jumpa, tapi sekali jumpa ni ibu ayah rasa macam mana? Sekali jumpa, kita bincangkan sekarang ni, kita jumpa sekali ni, tiba-tiba ada sebut yuqalu, ada sebut qila dan kita faham. Apa perasaan ibu ayah yang selama ni ibu ayah baca Quran, kita baca saja, sekarang ni ibu ayah baca Quran dan nampak, ya Allah, ini fi'il mudhari' majhul ni ustaz. Ini fi'il madhi majhul ni ustaz. Ibu tengok pula terjemah, ya Allah, betul lah dikatakan, telah dikatakan. Perasaannya syok lain macam. Masya Allah, tabarakallah. Seronok tu lain macam ibu ayah. Siapa ibu ayah sekarang ni memang tengah berasa seronok sangat. Ya Allah, selama ni aku baca Quran, aku tak sangka sekarang ni tengok ayat ni aku boleh faham yuqalu tu fi'il mudhari' majhul. Qila tu fi'il madhi majhul. Seronok ya amat ibu ayah. Siapa yang akan seronok? Yang seronok ni adalah mereka-mereka yang memang belajar pasal nak faham Quran. Akhirnya Allah Ta'ala bagi faham pada ibu ayah. Sekarang ni ibu ayah belum faham Quran lagi ya. Ibu ayah belum faham Quran. Faham Quran kena faham tafsir. Ini cuma untuk ke arah faham tafsir tu ibu ayah dah faham kalimah itu benar seronok sangat dah. Dulu ibu ayah kita baca saja tak faham. Ibu ayah, inilah kemanisan yang ibu ayah dah dapat selepas ibu ayah istiqamah belajar, istiqamah tak jemu. Ibu ayah buat latihan. Tahniah sangat ya. Tahniah saya ucapkan. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Tahniah sangat. Okey. Memang tak faham kan? Memang tak faham lagi. Belum faham lagi. Ibu ayah jangan klaim ibu ayah dah faham ya. Belum faham lagi. Faham tu faham tafsir baru faham. Tapi ibu ayah dah ke arah faham kerana apa? Kerana ni kalimah-kalimah tu paling kurang dah tahu dah. Ya Allah, ini fi'il madhi ni ustaz. Ini fi'il mudhari' ni. Ini fi'il amar ni. Ini huruf jar ni.
Ini fa'il ni, ini maf'ul bihi ni. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Itulah kemanisan dia. Alhamdulillah, Masya Allah ibu ayah ya. Okey, lagi. Ha, ibu ayah, ayat 44 ada pasti, bagus. Ayat 44, ibu Sunita ayat 44, bagus. Ibu ayah, bagus. Buka, tengok ayat 44 surah yang sama. Tengok ayat 44. Okey. Nampak tu ibu ayah, ada laqalu a'jamiyan laqalu walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu. Okey, nampak tak laqalu? Jadi apa terjemah ibu ayat? Nampak tak laqalu ada tak pasti mereka berkata? Cuba terjemahnya laqalu. Nampak dalam takkik kat situ. Apa terjemah? Nampak pasti mereka mengatakan. Ya Allah ibu ayah. Ibu ayah sekarang ni nampak laqalu ustaz qalu tapi ada lam belakang dia. Ini masih dalam takkik ustaz kan? Tengok terjemah. Jumpa pasti pula. Betul lah ustaz kita belajar selama ni. Jadi ibu ayah sekarang ni siapa yang dah nampak ni ibu ayah, dah nampak Allah Ta'ala bagi faham ibu ayah. Apa ibu ayah kena buat sekarang ni? Syukur alhamdulillah ibu ayah. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala bagi faham pada kita. Alhamdulillah. Ada kul. Ada kul pula tu ya. Ada kul fi'il amar, Masya Allah. Ibu Surita laju, ibu sudah nampak ya, Masya Allah ya. Jadi ibu ayah itulah dia kemanisan apabila kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi antara ibu ayah ni ada yang baru belajar, baru ikuti pengajian, jangan putus asa, jangan rendah diri. Ibu ayah yang kata faham semua ni bermula daripada zero juga. Mula daripada zero tahun lepas, hujung tahun lepas pun. Ya, ataupun awal tahun ni, tapi istiqamah. Tahniah semua, tahniah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka-mereka yang baru belajar, bila saya buat kursus nanti ikuti saja. Ustaz, bayarlah Ustaz. Tak apalah, ibu-ibu pergi KFC masuk minta free je. Makan sedap dekat perut aja tapi minta free. Kan? Janganlah macam tu. Jangan berkira dengan ilmu ni, jangan berkira. Kalau ada yuran komitmen tu, bayar je lah. Usahakan, simpan duit ke apa ke. Kan? Boleh je nak jadi percuma macam sekarang ni. Tapi kesian kat saya lah nak bayar macam-macam. InsyaAllah. Okey, setakat ini saja pun ibu ayah ya. Minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim.